masih ingat di antara tajuk-tajuk yang lepas, kita ada bincang tajuk tentang Imam Nawawi meletakkan suruhan supaya kita menghormati dan memuliakan golongan Al-Quran. Siapa di golongan Al-Quran? Orang yang suka baca Quran, Quran. Orang yang hafal Quran, orang yang pelajari Al-Quran. Maka kita ni pun berpeluang untuk menjadi golongan orang yang ahli Quran. Walaupun barangkali kita tidaklah ahli Quran, tapi kita boleh letakkan diri kita sebagai golongan ahli Quran ni sebab kita orang yang suka baca Quran. Cuma saya nak sebut dalam tajuk yang lepas dulu, kalau kita masih ingat, kita ada sebut satu, Imam Nawawi menyebut hadis Nabi, satu riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Nabi sebut, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sembahyang subuh, dia berada di bawah, di dalam pemeliharaan Allah. Dhimmatillah, dhimmah ni apa? Pemeliharaan Allah, jagaan Allah. Ni tempoh-tempoh sekarang ni, tempoh-tempoh yang kita kata kita sangat-sangat berhajat kepada pemeliharaan Allah. Dalam keadaan virus yang kita tak nampak, tak tahu, tak boleh nak kawal ni macam mana. Walaupun kita cuba ikhtiar buat 3C kan, orang panggil penjarakan sosial, pakai penutup muka, tidak bersentuhan, kawal, tapi masih kita ada di luar jangkaan kita. Jadi ketika itu kita berharap pada siapa? Kita berharap kepada dhimmatillah. Hadis itu ada dalam surah 35. Tengok balik kan. Tengah-tengah tu Nabi sebut man shalla subha, barang siapa yang sembahyang subuh. Ulama hurai pula subuh yang macam mana? Apa subuh ni banyak ke ustaz? Subuh saja. Orang kita buat banyak subuh. Ada subuh gajah pula segi. Tu orang kita. Subuh gajah dah kira. Saya sembahyang subuh ke ustaz? Waktu asar dah kira. Dah masuk kat ni. Subuh mana? Fi awqatiha, kata ulama, fi waqtiha, pada waktu dia. Ada ulama hurai lagi, sembahyang subuh pula, jemaah pula. Ada ulama hurai. Banyaklah bahasan tentang hal ni, tapi pokoknya dah beritahu sembahyang subuh ni penting. Besarnya fadilat sembahyang subuh. Besarnya kelebihan sembahyang subuh. Dan ulama hurai pula bahas pula apa sebut man shalla subha, apa kaitan dengan baca Quran. Ulama bahas apa kaitan sembahyang subuh dengan baca Quran. Sebab apa tak sebut sembahyang hak lain? Sebab sembahyang subuh ni dia istimewa berbanding sembahyang yang lain. Pertama, kata ulama, dari segi kelebihan sembahyang berjemaah, lebih sembahyang berjemaah subuh berbanding sembahyang jemaah waktu yang lain. Itu ulama bincang dalam hal itu. Dari segi afdaliyah dia, kelebihan dia. Dari segi tertib sembahyang pula, sembahyang asar disebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Peliharalah kamu sembahyang 5 waktu, terutama sekali sembahyang wusta. Kata ulama, sembahyang wusta itu sembahyang asar. Itu jaga molek. Sembahyang asar ni sangat penting. Si tertib kepentingan lebih sembahyang asar. Sebab sembahyang asar ni disebut tentang persyariatan dia berkaitan dengan ketika dalam peperangan Badar. Nabi peliharanya, dan sahabat Nabi ditakkan sembahyang asar melainkan dengan Rasulullah sembahyang berjemaah. Jadi itu dibincang kelebihan. Subuh ni pula kelebihan dari segi berjemaah, sebab disebut bahawa siapa yang sembahyang subuh berjemaah seolah dia mendirikan seluruh malam. Bahawa siapa sembahyang isyak berjemaah seolah dia mendirikan sembahyang sunat separuh malam. Disebut kelebihan-kelebihan tu. Tapi dalam bab ni kata ulama, kenapa dikatakan man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah, sebut sembahyang subuh ni? Apa kaitan sembahyang subuh dengan baca Quran? Sebab dari segi tertib, kata ulama, bila kita sembahyang ni, pemilihan surah untuk dibaca. Sembahyang subuh ni, bacaan surah selepas Fatihah ni lebih panjang daripada sembahyang tertib
semayang-semayang yang lain. Kita ambil contoh yang mudah, kalau bisa hari Jumaat lah kan. Kita semayang kalau Jumaat ke, semayang baca surah Sejadah. Tak, surah Sejadah rakaat pertama kan. Rakaat kedua baca surah Al-Insan. Lah yang sempat lah, biasa kadang-kadang tai-tai ni waktu singkat, orang tak baca bagi dua surah Sejadah. Tak apalah, nak beritahu itu maknanya yang Nabi buat. Kalau surah Sajdah kita tengok berapa muka surat? Kat 3 muka surat surah Sejadah. Maknanya satu rakaat 3 rakaat surat kita baca. Kita tak baca puluh apa. Salah tak baca puluh, tak salah bacalah. Tapi dari segi afdaliyat dia panggil. Dia cerita buat kelebihan. Surah Sejadah kat 3 muka surat. Surah Al-Insan dekat-dekat 2 muka surat. Muka surat lebih. Dekat 2 muka surat. Maknanya panjang. Maknanya Nabi sebut hadis. Orang bagi kenapa Nabi sebut man shalla subha, sebab waktu subuh ni waktu baca ayat Quran panjang. Pemilihan surah tu panjang sebab dalam Quran ini setiap ayat, setiap surah ada kelebihan-kelebihan ni. Tak boleh kita ada spesifik hak ni semata-mata hamba nak baca qul Allah tak baca lain. Tak, masing-masing ada kelebihan-kelebihan dia. Yasin ada kelebihan dia. Nabi sebut Yasin qalbul Quran. Yasin jantung Quran kata Nabi. Surah Al-Kahfi pun ada kelebihan dia. Surah Al-Kahfi ni, baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat akhir akan menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Surah Al-Baqarah, Nabi sebut barang siapa yang baca surah Al-Baqarah di rumah dia tak masuk syaitan. Jadi maknanya setiap surah Quran ni ada kelebihan dia. Waktu disuruh sebenarnya baca, ada waktu yang kita baca panjang, ada waktu yang pendek. Subuh ni antara waktu yang banyak kita baca ayat Quran. Maka Nabi kata man shalla subha, barang siapa yang bersembahyang waktu subuh kan, ulama setengah orang lain fi waqtiha, pada waktu dia, fi fahuwa fi dhimmatillah. Ni kita bila sembahyang ni kita ada khosak kita dah niat dia berada di bawah pemeliharaan Allah. Dhimmah ni di bawah naungan pemeliharaan, jaminan Allah. Dan kita ni sekarang ni memang berhajat sangat tu kan. Kita jaga dah keluarga kita kan, sahabat handai kita, jiran tangga kita, orang keliling lalang kita tak tahu kan. Kita tak boleh duduk walaupun orang stay at home, duduk rumah, tapi takkan ada rumah ni nak cari ikan kau kan, nak pergi pasar kau. Jadi benda-benda ni kita sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk lagi kembali tajuk yang kita dah bincang dan mula tajuk iaitu peraturan mengajar dan belajar Quran. Ini dah masuk sebenarnya tajuk yang sebenarnya spesifik tujuan kitab ni ditulis. Dia punya adab-adab dia. Adab-adab atau peraturan yang digariskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi yang pertama yang kita bincang sekarang ni, Imam Nawawi sebut yang pertama sekali mula-mula mesti melakukan yang dilakukan oleh sama ada guru maupun pelajar, dia kena mengharapkan keredaan Allah. Yang ikhlas. Ikhlas. Kita baca dah ayat Quran Allah sebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan disuruh kecuali supaya menyembah Allah itu dalam keadaan mukhlisin, betul-betul ikhlas, semata-mata kerana Allah. Boleh kita baca juga hadis hadis Nabi yang masyhur yang biasa kita baca, innamal a'malu binniyat. Hanya segala amal itu bergantung pada niatnya, pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya setiap manusia itu berdasarkan apa yang dia niat. Dan di sambungan hadis ini kalau kita baca, Nabi sebut kita akan dapat berdasarkan apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila rasul. Bang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat hijrah dia kerana Allah dan Rasul. Bang siapa yang berhijrah kerana dunia yusibuha, kerana dunia yang dia nak, atau imra'atin yankihha, atau kerana wanita yang nak dikahwini. Sebab hadis ni berkisah tentang kisah hijrah, kisah seorang muhajir yang dia berhijrah kerana nak kahwin. Dia dapat tak? Dapat. Dia rugilah kan. Jadi sama juga kita ni nak mengajar Quran, kita nak belajar Quran, atau dalam arti kata lain tentang hal agama ni, pertama sekali kena ikhlas. Maka dalam bab ni Nawawi ajar kita. Bab ikhlas ni dia rumit nak bincang. Sebab apa? Sebab benda tak nampak, barang duduk dalam hati nak baiki payah kan. Cuma boleh beritahu dan kita kena latih. Kita kena latih, kena usaha supaya
supaya datangnya ikhlas tersebut. Baik. Kemudian kita juga dah bincang satu hadis Nabi, riwayat Ibnu Abbas. Hadis riwayat Ibnu Abbas menyebut bahawa setiap manusia itu diberi ganjaran sesuai dengan niat dia. Maknanya qada niat kita ni ialah kita disebut lillahi ta'ala belaka. Tapi qada kita, kesungguhan kita tak sama. Tak sama. Kita sembahyang subuh tadi tak sama. Boleh jadi kadang-kadang silap-silap makmum pahala lebih daripada imam, tak tahu. Tak sama. Jadi kena qada kita dah. Setakat mana kita kesungguhan. Kita kata dah bukan nak suruh ikhlas ni. Nak suruh ikhlas tak boleh lari dengan melainkan dengan berilmu. Kena berilmu, kena dipelajari. Pelajari apa? Sebab ada orang kata ustaz, ada orang alim takabur. Lagi banyak ilmu dia lebih banyak takabur dia. Ilmu apa? Ilmu ma'rifatullah. Hal ni yang mula-mula sekali. Ilmu mengenal Allah. Hak ilmu akidah tu lah. Spesifik dia sebut ilmu akidah. Tapi tidaklah sampai begitu. Kita kena mengenal Allah. Kita kena kenal Allah. Nak kenal Allah dia macam mana? Kenal Allah dengan sifat-sifat dia. Kena mengenali sifat dia. Makin kita mengenal Allah, ketika itulah makin kuat iman kita. Makin kuat iman kita. Jadi kita kata nak ganjaran ni, berdasarkan niat nak makin kuat tinggi ikhlas kita, kena ada ma'rifatullah. Kita betul-betul kenal Allah. Kita betul-betul kenal Allah. Baik. Kita sambung. Kita. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Telah kami terima riwayat daripada Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah. Dia berkata, kita tengok apa dia kata ikhlas ni apa. Ikhlas ialah taat kepada Allah sahaja, semata-mata. Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sesuatu tujuan yang lain. Nak buat mana gitu. Pertama dia kata ikhlas itu ialah taat kepada Allah semata-mata. Kita baliknya mula-mula kita buat apa-apa ibadat ni, payah nak buat kepada Allah semata-mata ni. Melainkan dah lama-lama baru jadi. Nanti kita akan tengok ada kita buat amalan kita takutkan orang kata. Kita nak buat amalan, kita baru nak berbuah sebelum ni tak rajin semayang, orang pergi sunat, baru dah start semayang sunat. Nak buat, takut orang kata. Guna gitu. Bimbang orang hati ni. Kan orang kata kan, guna jadi lebah hari ni. Tak rajin pakai serban umpamanya. Guna ni. Kita meninggalkan amalan kerana takut orang kata. Sedangkan kita nak buat semata-mata kerana Allah. Kita nak buat semata-mata kerana Allah. Tapi tak boleh makin juga. Perasaan kita kadang-kadang. Nanti kita akan jumpa ulama bincang tentang hal ni. Kita meninggalkan amalan kerana takut orang kata. Padahal tujuan kita apa dia? Takut tak ikhlas. Kita kata kan orang kata gini kan, orang ni kan. Kita tinggalkan amalan kerana takut orang kata. Kita buat situ dah ikhlas. Rupanya tak ikhlas. Walaupun ikhlas kena buat semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Yang kedua apa dia kata? Tanpa sesuatu tujuan yang lain. Tak boleh kerana tujuan yang lain. Tujuan yang lain apa dia? Seperti berpura-pura kepada makhluk, atau menunjukkan perbuatan baik kepada orang ramai, atau mengharap kecintaan atau pujian dari manusia, atau sesuatu makna selain mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Disebut dihurai. Apa maknanya bila kita buat tu selain pada Allah? Kita buat kerana apa? Kerana makhluk seperti apa? Tunjuk perbuatan baik kepada orang ramai. Buat tu kerana nak tunjuk ke orang. Sedangkan nanti kita akan jumpa. Yang tanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia bincang dalam kita ada Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ada beberapa amalan kita kena buat untuk tunjuk ke orang. Contohnya apa? Amalan fardu. Ni semayang subuh ni. Saya tak boleh start mari semayang ni. Riak ni tunjuk ke orang ni mari semayang seorang ni. Semayang di rumah lah. Baru orang tak nampak, baru ikhlas. Betul tak tu? Tak betul. Dah tadi ni sebut ni. Kita buat perbuatan menunjukkan perbuatan baik kepada orang ramai,
kecintaan dia. Itu tak boleh. Bahkan ulama bincang dalam bab sedekah. Walaupun kita pernah dengar nas ada kata sedekah ni berinfak ni, sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maknanya rahsianya. Tapi ada waktu kena sedekah, kena tunjuk. Tapi tunjuk tu bukan apa? Bukan kerana nak redha manusia. Itu benda dia. Kerana nak didik orang, itu tak apa. Nak didik tak apa. Jadi bukan kerana mengharap kecintaan daripada manusia. Dalam arti kata lain oleh makhluk. Tapi kalau kita buat kerana mengharapkan redha dan cinta Allah, tak apa dah. Tak apa. Tapi nak pergi tangga tu. Buat ni betul-betul kerana Allah. Tangga tu. Tahap tu. Itu payah. Itu kena dilatih. Atau sesuatu makna selain mendekatkan diri pada Allah. Tak kira apa pun. Maka kesimpulan ni, ulama menyebut, kalau macam tu, manusia dibuat amalan ni, dibolehkan, diterima rezeki Allah dengan 3 keadaan. Dengan mulai ni. Yang pertama, memang buat betul-betul kerana cinta pada Allah. Ini boleh lagi kita dapat. Payah. Tak tahu lah tuan-tuan boleh buat. Hal ni tangga para Nabi. Tangga para awliya Allah, para sahabat. Contohnya, nak tengok dalam kisah. Kita bisa dengar hadis Nabi. Satu hari Aisyah tengok, tanya suami dia, tanya Rasulullah. Ketika Rasulullah semayang, saya pecah tumit dia. Nabi semayang, saya pecah tumit dia. Kita tak ajin, kita pecah tumit, gelehoh kaki, seliuh kaki, main bola. Nabi semayang, diri lama sehingga pecah tumit. Nabi semayang diri lama. Semayang malam, afdal diri lama. Lama berdiri. Sahabat Nabi semayang diri lama. Kita terbalik, kita sujud lama. Orang kata sujud lama. Tak, dia berdiri lama. Lepas tu nama pun qiyam. Qiyamul lail. Mendirikan malam. Diri lama. Lama tak lama berdiri. Nabi baca surah yang panjang-panjang. Baca surah yang panjang-panjang. Lamanya berdiri sehingga pecah tumit dia. Lalu Aisyah kata, ya Rasulullah, kamu ni bukankah orang dah dijamin syurga, kekasih Allah? Kita, topiak kita, kalau kita ni kekasih seseorang, kalau kita kata bos kita sayang kita mengharapkan apa? Dia tak mari awal, tak apa Ustaz, dia bos sayang. Kita nak makin longgar. Kita, topiak kita. Tak boleh kacau ni, dia mari lambat, tak apa, bos sayang. Tapi Rasulullah ajar kita, makin sayang pada Allah, makin kuat ibadat dia. Kita mengharapkan Allah sayang kita, akhir sampai tahap kita apa? Tak payah sembahyang. Kita nak begitu. Kita kalau boleh tak payah sembahyang. Sebab apa? Martabat tinggi lah. Dia tak pun satu dia martabat tinggi tu tak sembahyang tak apa. Kita gitu. Mana bukti dia? Imam Ghazali kaji. Imam Ghazali dia kaji benda ni. Dia sebut dalam kitab cerita kisah. Dia buat bagaimana dia uji orang yang jahil, dia panggil. Ahli abid yang jahil. Lalu ahli abid yang jahil ni dia uji dia. Kuat ibadat sampai nanti tengah malam dia beribadat tu. Lalu mari orang uji dia, mari suara, orang bercakap. Ada dua orang kata, "Hey abid, aku ni Tuhan kamu. Kamu ni telah sampai tahap yang dekatnya pada aku. Sekarang aku bebaskan kamu. Buat apa yang kamu nak." Tengah sujud tu, Imam Ghazali cerita, tengah sujud tu bangun bangkit. Dia kata apa? Ya Allah, selama ni aku ibadat, hak ni aku nak. Selama ni aku ibadat, hak ni yang aku nak. Tengah sujud bangkit, bikah tinggal sembahyang. Ni tabiat kita. Kita jenis tabiat, kita makin dekat ni nak suruh makin longgar. Tapi Nabi tak begitu. Nabi tak, dia makin dekat dengan Allah. Padahal Nabi ni maksum, lagi kuat ada ibadat pada orang lain. Ni Nabi. Kalau kita ingat bahasa orang dulu panggil, jadi khadam. Jadi khadam. Maknanya khadam ni khidmat tanpa upah. Ni khadam namanya. Sampai tahap dia sangka khidmat tanpa upah. Orang bahasa kita khadam ni hamba. Hamba, khadam bukan hamba. Lepas tu alim ulama dulu dia dah khadam dia. Orang yang khidmat dengan dia. Nabi sini ada khadam dia. Anas bin Malik tu khadam Nabi. Orang yang khidmat, khadam ni khidmat. Dari kalimah khidmat. Berkhidmat, suka rela. Sebab apa? Sebab sayang, sebab kasih.
Itu hak paling utama, paling tinggi. Kalau kita boleh buat macam tu, Masya Allah, tabarakallah. Kita semayang ni betul-betul kerana sayang kita pada Allah. Cinta kita pada Allah. Itu para Nabi. Kalau boleh buat macam tu, Masya Allah. Tapi kalau kita tak boleh buat macam tu, tengok amalan harian kita. Kalau betul-betul kita macam tu, tentulah kita ni orang yang jaga berlaku semayang. Kita Quran kita luar biasa. Tapi dok gitu, kita ni orang adiknya dok gitulah. Kan? Tidur kita banyak pada yang jaga sama kali kita ni. Kan? Makan kita banyak daripada hadap makan kita ni. Payah kita tu. Yang kedua kata ulama, ini cerita berikhlas. Tak apalah. Tak boleh kita kata tu. Dia beramal kerana mengharapkan syurga Allah. Lepas tu kena baca Quran. Tengok bahar cerita nikmat. Nikmat yang Allah ganjarkan. Kena baca tentang ilmu akhirat, bahar syurga neraka. Cerita bab syurga. Syurga ni apa? Hak Tuhan janji. Yang Allah janji. Buat apa kita buat semayang ni? Sebab Allah janji gini. Buat apa pergi juga ni semayang jenazah? Allah menjanjikan pahala sebesar qirat. Satu qirat sebesar bukit Uhud. Oh, pergi juga. Pergi. Kan, walaupun ada kerja lain, pergi juga. Buat pergi kubur pula, ada satu qirat lagi. Pahala. Kan, bukan senang dapat saja satu qirat pahala ni. Kita pergi. Kita buat tu sebab apa? Sebab mendengar ganjaran-ganjaran. Barang siapa yang baca Quran satu huruf, Allah Ta'ala akan balas pada dia dengan 10 pahala. 10 kebajikan. Jadi, buat apa baca banyak ni? Duk bilang. Satu huruf 10. Likul harfin. Setiap huruf 10 kebajikan Allah beri. Aku tak kata alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Maka kita baca Quran banyak tu sebab apa? Sebab kita bilang tu. Sebab nak pahala. Nak ganjaran syurga. Buat apa ni sedekah ni? Sedekah buat surau, buat masjid ni. Sebab Nabi kata, barang siapa yang sedekah, berwakaf sedekah untuk membina masjid, walau sebesar sarang burung, Allah Ta'ala akan bina mahligai pada dia di syurga nanti. Dia beri sebab apa? Nak mahligai dalam syurga. Boleh tak? Ikhlas tak ni? Ikhlas. Dibolehkan. Dan ini ramai. Di kalangan para sahabat. Kita tengok. Buat apa bila Nabi sebut je? Siapa buat gini, Allah Ta'ala akan ganjar begini. Dia buat. Ada sahabat Nabi banyak yang begitu. Siapa buat gini dapat ganjaran sebegini. Aku akan janji syurga. Perang fisabilillah akan dapat syurga, syuhada. Begitu berebut dia. Berebut kerana apa? Nak ganjaran syurga. Nak pahala. Lepas tu kita kena baca benda gini. Sebab tu dalam Quran banyak ayat tentang syurga. Banyak. Buka surah Al-Waqi'ah cerita bab syurga. Cerita syurga untuk orang yang as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sebut banyak syurga. Sebut tentang apa nama ni surah Ar-Rahman, cerita bab syurga. Banyak cerita bab syurga. Jadi kena baca. Dia akan beri semangat. Kita buat ni sebab apa? Sebab apa kita nak zikir baca ni? Nabi kata apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Nabi kata tamla'ul mizan. Kamu baca sikit je. Amalan khafifatan 'ala lisan. Ringan pada lidah, thaqilatan 'ala mizan. Sangat berat pada timbangan dia. Apa dia ni kalimah? Dua kalimah kata Nabi, kamu sebut ringan pada lidah tapi sangat berat pada timbangan. Sahabat Nabi nak dengar, nak tahu. Nabi kita apa dia? Mudah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimah tu Nabi kata baca dia akan berat pada mizan. Dan berat tu mizan dia apa dia? Tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Memenuhi antara langit dan bumi. Ya Allah. Lalu kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ni sebab apa? Sebab nak ganjaran tu. Kita perbanyakkan bacaan tu. Boleh tak? Ikhlas tak? Ikhlas. Simple lah. Kalimah yang sangat mudah. Kita dengar lagi. Nabi sebut afdalu zikri. Zikir paling afdal apa dia? La ilaha illallah. Kita baca la ilaha illallah sebab dia zikir paling afdal. Sebab ganjaran pahala dia banyak. Ikhlas tak? Ikhlas. Kita tengok banyak. Baca Quran. Kita baca dengan kelebihan sedekah. Kelebihan orang berjihad fi sabilillah. Buat apa berjihad ni? Buat apa
aku sungguh sangat ni nak berjihad sanggup ni. Sebab apa? Dalam Quran sebut orang yang berjihad ni kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang berjihad bila dia beramal, satu amalan Allah balas 700 kali ganda. Balasan ni. Amalan dia buat. Orang berjihad ni, amalannya dia buat, Allah akan balas 700 kali ganda. Orang lain semayang banyak ni, semayang berjemaah 27 darjat, dia darat pula 700. Sebab tu nak jadi orang berjihad. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Sebab apa? Nak pahala tu. Boleh tak? Boleh. Ikhlas. Jadi ada orang di tangga macam tu. Dia kena ada motivasi. Sungguh. Oh, nampak buat gini dapat gini. Nampak buat gini begini. Begitu juga dalam kehidupan orang rumah tangga. Di Terengganu kita ni kan, kita dengar orang sebut. Di Terengganu kita antara negeri yang faktor perceraian tinggi. Sebab apa begitu? Sebab kadang-kadang orang tak nampak, orang tak bincang tentang hal nikmat, kelebihan, rahmat hidup berkeluarga. Yang banyak orang duk bincang dia. Hak keluarga. Isteri nak hak dia, suami nak hak dia. Memang betul, masing-masing ada hak. Tetapi dalam Islam dia bukan sekadar bina atas hak masing-masing. Tetapi dalam Islam kekeluargaan dibina atas mawaddah warahmah. Saling toleransi, saling tolak ansur. Dalam Islam ajar apa? Saling dukung-mendukung. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia kena bincang hak tu. Bukan sekadar bincang hak. Hak tu kena tahu. Tapi kena bincang juga dalam hal toleransi ni. Kena bincang dalam hal saling tampung menampung. Saling berkasih sayang. Itu kena bincang. Sama juga. Kita kadang-kadang dalam hal harta, pusaka, betul, bincang bab faraid, betul. Itu hak. Tapi dia ada dalam Islam, dia ada hal bagaimana saling bertolak ansur. Hak satu perkara. Tapi masalah kita bincang hak dari sudut ni, hak sudut lain tak bincang. Hak bab pusaka bincang. Hak dari sudut penjagaan. Anak yatim, adik-beradik, mak, orang tak bincang. Contoh saya bagi. Seorang ayah, isteri meninggal, ada anak-anak, kahwin seorang lagi. Macam mana hubungan seorang anak tiri dengan mak dia? Kadang-kadang kali kita konflik rumah tangga kita banyak, kita tengok banyak berlaku ni. Si anak rasa ni ayah dia. Dia lupa ayah mak dia, itu isteri ayah dia. Siapa yang berhak dengan harta? Sampai kadang-kadang sifat berdendam kan? Oh, jangan main. Kita tengok lelaki. Sampai tahap gitu. Bayangkan kalau ketika itu ayah meninggal, duduk rumah. Siap-siap anak-anak, halau awak ni. Kita ni bukan mak aku. Betul, bukan mak kita. Tapi itu isteri ayah kita. Sebab apa? Sebab masing-masing bilang hak. Hak apa? Mak, ayah mati, mak dapat 1/8 eh. Dia kata. Jadi 1/8 rumah ni kat mana? Bucur rumah. Dia main. Mana apa nak marah? Anak dia pula marah suruh bila ayah kahwin naik. Ayah kahwin suruh bila mak meninggal kahwin. Dah ayah tak pernah hidup. Suruh ayah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab masing-masing dikira hak. Dia lupa dalam bab toleransi. Dia lupa dalam bincang bab hal saling tampung menampung, berkasih sayang. Dia lupa. Ni bahaya. Jadi kita kena tengok ganjaran. Tengok kelebihan. Kalau hidup berumah tangga ni, kelebihan seorang suami cari nafkah. Begitu juga dalam Islam dia sebut kelebihan isteri membantu suami. Contoh ada kan depan kita kan? Contohnya Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah. Masya-Allah, tabarakallah. Hebat. Bagaimana contoh Khadijah dalam bahas sebagai seorang muslimah yang hebat. Tapi bila sebut juga dia balah lagi. Anda suruh Muhammad, anda suruh jadi Khadijah. Nak cari dua anda Khadijah dengan Muhammad ni seorang tu je kan. Rasulullah seorang je. Sayyidatina Khadijah seorang tu je. Isteri-isteri Nabi yang lain boleh nak tanya Khadijah. Sayyidatina Khadijah tak boleh. Tapi itu contoh. Jadi begitu juga dalam bab bila kita bincang bab ganjaran masa tu kita takkan berkira. Bila bincang bab hak kita akan berkira. Ni hak siapa? Ni hak siapa? Tapi kita bila bincang bab ganjaran, kelebihan, masa tu kita takkan berkira.
Masa tu kita akan jadi apa mana? Kita akan jadi satu golongan sebagai fastabiqul khairat. Kita akan buat apa? Kita akan jadi golongan orang yang berlumba-lumba buat baik. Kalau kita tak jadi golongan yang fastabiqul khairat, kita akan berkira, ni sampah tepi jalan ni. Ni tukang sapu tak buat kerja. Kita kagak gitu. Saya jumpa ramai orang, saya jumpa orang. Banyak orang komplain, apa ni tandah. Yesus sebut isu tandah. Masjid dia kata tandah tak usir. Dan buat apa sebut macam tu? Patutnya dia kata tugas masjid ada kan? Itu bakhwak kata macam. Memang masjid dia tugas dia. Tapi kalau kita sebut dari segi fastabiqul khairat, kita tak tipu tu. Masjid ni hak orang ramai. Patut kita lah buat. Kita tak mau buat, kita cari upah. Tak apalah, saya upah. Cari tukang sapu bersih masjid, saya upah. Patut gitu. Sebab masjid hak orang ramai. Tapi hak orang marah apa dia? Pengurusan masjid Wah, pengurusan masjid dia kata. Sebab apa? Sebab kita bincang bab hak. Kita jadi golongan fastabiqul khairat. Kalau kita orang fastabiqul khairat, kita sendiri pergi basuh. Kalau betul kita nak, kita kata kita ramai orang boleh cakap, kita nak masjid kita contoh terbaik. Tak kita lah. Orang yang mula-mula kena pergi. Ni cerita bab ikhlas ni. Sebab apa bila jadi fastabiqul khairat ni? Sebab dia nampak ganjaran ni. Ada dalam hadis Nabi sebut. Satu kisah Nabi balik dari peperangan. Nabi balik dari peperangan lalu Nabi singgah satu masjid. Lalu Nabi kata, pelik kan? Sebab selama di masjid ni dia terurus, bersih. Tiba-tiba kali ni Nabi singgah tak apa bersih. Ada macam tak terurus. Jadi Nabi tanya, apa jadi gini? Orang bersebut, oh dulu ada seorang wanita dengan Imra'atus Sauda. Orang panggil dia wanita yang berkulit hitam. Dia khidmat di masjid. Dia berkhidmat di masjid. Maknanya dia tukang bersih masjid. Dia tukang bersih masjid. Lalu Nabi tanya apa? Nabi tak tahu. Ni ada setengah sebut Nabi tak tahu tentang dia mati. Sahabat kata masa tu Nabi sibuk ada urusan. Jadi Imra'atus Sauda ni orang biasa-biasanya, tukang sapu. Dia khidmat di masjid. Bukanlah kata sahabat-sahabat kita kata orang penting-penting. Kalau kita kalau orang penting, ni kena royak ke ustaz ni. Ni kan ustaz tak tahu kan. Ni orang biasa-biasa. Jadi mana-mana agak sahabat Nabi terlurus. Jenazah pun tak apa. Lalu Nabi kata mana kubur dia? Nabi. Berdasarkan nas ni kata ulama, Nabi pergi sampai kubur, Nabi sembahyang jenazah di kubur. Maka nas ni menunjukkan bahawa boleh sembahyang jenazah di selesai penguburan. Sebelum ni tak pernah gitu. Sebelum Nabi sembahyang jenazah dulu, baru umi. Biasanya sahabat Nabi akan pastikan dia sembahyang jenazah. Sebab Nabi sayang dekat sahabat-sahabat dia. Dia nak supaya dapat ganjaran belakang. Kecuali orang munafik je. Nama Rasulullah, orang munafik Nabi tak pergi sembahyang jenazah. Tapi Nabi tetap suruh sahabat Nabi pergi sembahyang. Nabi tak pergi. Tapi sahabat Nabi tak kenal siapa dia orang munafik. Jadi bila sampai di kubur Imra'atus Sauda ni, Nabi sembahyang jenazah dekat kubur. Lepas selesai sembahyang, Nabi kata, saksikanlah bahawa bagi dia syurga. Imra'atus Sauda ni tak kenal pun. Bukan terkenal di kalangan perawi hadis, bukan terkenal kuat ibadat tau. Tapi Nabi kata dia ni ahli syurga. Masuk syurga sebab apa? Sebab jaga dia menjaga kebersihan. Dia buang, jaga bersusun atau masjid. Masya Allah. Sebab apa sahabat ni? Sebab apa? Sebab kita dia kelebihan ganjaran. Itu yang kedua. Jadi sepatutnya kita kena bersifat fastabiqul khairat. Kita kena orang berlumba buat kebaikan. Kita kena orang yang berlapang dada. Kita kena jadi orang yang lebih, orang panggil toleransi. Kena gitu. Orang yang lebih mudah berkira. Bukan hanya menuntut hak semata-mata. Tapi tuntut hak ni Islam suruh. Dan kita kata tak. Barang siapa yang terbunuh kerana pertahankan harta dia, mati syahid. Ramai. Sebab hak boleh tuntut, tak ada masalah. Tapi ada perkara dalam Islam dia kena fikir tentang hal toleransi, tentang hal kira bicara, terutama adik-beradik. Adik-beradik salah cara jadi kepala. Kira. Okay. Dan yang ketiga kata ulama, ni cerita bab ikhlas.
Kita buat kerana takut ke neraka. Kita buat amal tu, tinggal tu kerana takut dengan neraka. Sebab tu, kita kena baca Quran cerita buat neraka. Baca buat kitab, bahas akidah, cerita bahas ghaibiyat tentang neraka. Takut je kita ke neraka. Bak apa ni semayang takut cerita banyak sungguh. Bak hadis Nabi tentang hal orang tak semayang. Dalam satu riwayat dalam Quran Allah sebut man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang tak ingat mensia-siakan ingat pada aku biarkan mereka hidup dhanka, sempit. Dhanka ni kata ulama, sempit terhimpit di alam barzakh, akan dihimpit. Zikri setengah ulama kata berwujud bersemayang. Barang siapa yang tak semayang, dia akan dihimpit dalam kubur. Riwayat hadis Nabi sebut, himpit ni macam mana? Himpit dengan ular. Tinin. Ular ni ular naga. Nabi sebut sifat tinin ni. Ada apa nama ni, berapinya. Mata dia besar. Ada juga kata besar tengkok unta. Ular ni. Dia akan lilit. Himpit, bangka. Baca bab ni Jamadi awal, Jamadi akhir, masuk darjat, bola darjat, bulan Surah Mi'raj. Kita kan dengar cerita. Bab gini, bab makarim ni, takut ni. Bimbang ni dengar bab azab barzakh, azab di akhirat nanti, azab neraka. Cerita bab hal neraka wil bagi orang yang tak semayang. Baru ni khutbah Jumaat dengar bab hal zakat. Cerita bagaimana orang tak bayar zakat ni guna azab ni. Dia buat sebab apa? Takut neraka. Takut kena azab. Hak ni pun kata ulama ikhlas. Tiga benda ni ikhlas. Lain pada tiga ni tak ikhlas. Buat kerana habuan dunia, kerana manusia, jadi tak ikhlas. Tiga ni kata ulama, buat kerana Allah semata-mata, sebab sayang pada Allah, kasih pada Allah. Hak ni tahap para nabi dan awliya Allah. Yang kedua buat kerana nak ganjaran syurga. Yang ketiga buat kerana takut neraka. Hak ni ikhlas. Jadi hal ni kita bincang. Jadi makna nak mendekatkan diri ni, ikhlas ni ialah kita bersihkan segala perbuatan kita dari perhatian makhluk-makhluk. Dah ikhlas ke kita buat kerana syurga? Ikhlas kata ulama. Sebab apa? Syurga ni Allah yang beri. Ikhlas ke kita buat kerana takut neraka? Ikhlas. Sebab apa? Neraka ni Allah yang beri. Allah. Manusia tak boleh campur ni. Maka ikhlas. Sebab tu kita kena banyak baca, kena banyak bicara tentang hal syurga neraka. Terutama zaman-zaman hari ni. Zaman-zaman hari ni zaman orang yang makin jauh. Daripada nak ingat pada Allah. Kena banyak. Kadang-kadang kita lupa bicara tentang ni. Dan yang terakhir saya ambil sikit. Daripada Huzaifah al-Mar'ashi rahimahullah. Dia kata ikhlas ialah kesamaan antara perbuatan-perbuatan hamba pada lahir dan batinnya. Ini kita tanya diri kita. Zahir dan batin sama. Kita kadang-kadang banyak zahir lain dan batin lain. Nanti kita akan bincang pandangan Fudail bin Iyad dalam bahas saya sebut tadi. Sehingga dikatakan meninggalkan amalan kerana takut orang kata riak. Kita buat takut orang kata riak. Itu pun riak. Itulah riak. Jadi kena banyak baca ilmu. Jadi kita kata itu peraturan yang pertama. Menawi sebut nak baca Quran. Nak mengajar Quran. Nak belajar tentang Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita tengok tanda-tanda ikhlas. Ikhlasnya ada tanda. Macam nak hujang kau. Mari pagi mak kau nampak kelah macam nak hujang. Tak hujang setengah. Ada tanda. Ikhlas itu kau. Ada tanda tapi belum tentu. Tapi paling kurang ada tanda. Ni main tak ada tanda langsung kat dia. Not ikhlas tapi tak ada tanda langsung. Tak boleh. Tak boleh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah.